Chess Academy. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Pada minggu ini sekali lagi FM Poh Yutian, remaja Malaysia yang sedang meningkat naik sekarang ini, berjaya mengalahkan seorang GM yang terkuat. Sebelum ni di Temasya Olimpiad FM Poh Yutian telah berjaya mengalahkan seorang GM iaitu GM Lubomir Vtaknik dan mengejutkan dunia. Kali ini pula GM yang telah berjaya dikalahkan oleh Poh Yutian ialah GM Jan Gustafsson. Baik, GM Jan Gustafsson ni merupakan satu nama yang tidak asing lagi di dunia ini. Sebab apa? Sebab dia merupakan seorang GM yang kuat, mempunyai rating lebih kurang 2,600 lebih. Dan yang paling penting, dia menjadi assistant second kepada GM Magnus Carlsen, juara dunia kita pada masa sekarang. Dia juga sangat famous, sangat terkenal dengan kerja-kerja komentatornya, terutama di laman web Chess24. Jadi memang merupakan seorang GM yang kuat dan terkenal. Dan ini sebenarnya merupakan satu pencapaian yang membanggakan buat FM Poh Yutian. Ini merupakan game yang diambil dari kejohanan Bangkok Chess Club Open. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Jan Gustafsson menentang hitam yang dimainkan oleh FM Poh Yutian. Kat sini putih memulakan dengan naik pergi ke F3. Kita ada C5 dan seterusnya C4. Opening bertukar kepada seakan-akan English opening. Kita ada knight F6, knight C3, knight C6, keempat-empat knight dah keluar, E3, E6, D4 dan seterusnya D5. Kalau korang perasan kat sini, kedua-dua pemain memainkan struktur buah yang sama. Kita ada pertukaran pawn dengan pawn C makan pawn D5, pawn E makan pawn D5 dan seterusnya bishop ke B5 membuat pin. Seterusnya pawn C makan pawn D4, knight makan pawn D4 dengan idea untuk makan knight ni dan seterusnya membuat fork ke arah king dan juga rook kat situ. Jadi bishop D7 dimainkan kat sini. Kita ada castling kosong-kosong oleh putih. Bishop D6, knight ke F3, bishop ke G4 membuat pin ke arah knight di F3, H3 dan seterusnya bishop undur ke H5 mengekalkan pin tersebut. Dan kat sini bishop kembali ke E2. Kita ada kosong-kosong oleh hitam dan seterusnya knight H4 membuka serangan ke arah bishop. Oleh itu, bishop makan bishop E2, knight makan bishop E2, rook E8, knight kembali ke F3. Kita ada knight masuk ke E4, B3, queen F6 menyerang rook di A1 dan serangan tersebut diblok ditutup oleh knight E ke D4. Kita ada knight ke E5 mengancam knight F3 kat situ. Baik, dalam posisi ini knight makan knight E5 adalah satu gerakan yang tidak bagus sebab queen boleh makan knight E5 dan kita dapat tengok ada satu serangan yang berbahaya ke arah king putih kat situ. Jadi selepas knight ke E5 kat sini, knight tersebut tidak boleh dimakan. Namun kat sini walaupun GM Jan Gustafsson tak makan knight tu, tapi dia telah membuat satu kesilapan kecil dengan menggerakkan bishopnya ke B2. Kenapa ini merupakan kesilapan? Sebab kat sini FM Poh Yutian terus menghukum kesilapan ini dengan gerakan knight makan knight F3 membuat check. Baik, di posisi ini semestinya kalau pawn G makan knight F3, ini adalah gerakan tak bagus sebab memecahkan kubu putih kat sini. Jadi hitam boleh mainkan queen ke G5 check, king lari ke H1 dan seterusnya queen H4 membuat serangan ke atas pawn H3 dan seterusnya pawn F2 kat situ. Ini adalah satu kedudukan yang tidak bagus buat king putih. Jadi selepas knight makan knight F3 check, queen makan knight F3 terpaksa dimainkan oleh Jan Gustafsson dan seterusnya queen E5 dimainkan oleh Poh Yutian mengancam untuk membuat checkmate kat situ. Namun bukan satu je ancaman dia, ada dua sebenarnya. Satu lagi ialah untuk knight datang ke sini dan seterusnya membuat fork ke arah queen dan juga rook. Jadi Jan Gustafsson mainkan rook F ke D1 cuba untuk defend macam ni. Seterusnya terus Poh Yutian masuk queen H2 check memaksa king ke F1 dan kita ada rook A ke C8 Ini merupakan satu kedudukan yang bagus untuk hitam. Kita dapat tengok kat sini. Jadi king ke E2 dimainkan oleh putih. Kita ada bishop ke E5 membuat pin pula ke arah bishop di B2 kat situ.
Rook A C1, berlaku pertukaran rook kat sini dengan rook makan C1 dan seterusnya rook makan rook C1, dan G6 dimainkan dengan idea untuk mungkin membuat tolakan pawn F5, F6 dan seterusnya, menyerang ke arah king putih yang berada di tengah papan kat sini. Baik, rook C2 dimainkan. Kita ada pawn H5, rook C1, rook D8, dan kat sini Jan Gustafsson memainkan pawn ke G4, cuba untuk membuat serangan balas. Namun ini sebenarnya merupakan satu gerakan yang tidak bagus, sebab ini membenarkan Poh Yue Tian untuk menolak pawn ke H4 dan mengunci semua buah putih kat situ. Jadi putih tak tahu nak buat apa. Dia gerakkan pawn ke A4, cuba untuk bermain di sebelah queen side. Dan kat sini satu gerakan bagus yang boleh dibuat oleh Poh Yue Tian ialah dengan bishop ke G3, cuba untuk menyerang pawn yang berada di F2 kat situ. Kalau rook cuba kawal dengan rook ke F1, semestinya rook boleh pergi ke C8, mengambil alih file C kat situ. Dan sekali lagi ini merupakan satu kedudukan yang bahaya, sangat-sangat bahaya buat putih. Baik, kita kembali ke sini. Selepas gerakan A4, kat sini Poh Yue Tian telah membuat satu kesilapan besar dengan gerakan rook ke D6. Kenapakah ini merupakan kesilapan besar? Sebab kat sini GM Jan Gustafsson berpeluang untuk memenangi game ni dengan gerakan rook pergi ke C8 membuat check. Kenapa gerakan ni bagus? Ini memaksa king untuk pergi ke G7 dan seterusnya. Satu gerakan yang saya rasa sangat-sangat bagus boleh dimain kat sini. Okey, baik. Semasa ni kedua pemain Poh Yue Tian dan juga GM Jan Gustafsson memiliki masa yang sangat-sangat singkat. Jadi untuk Jan Gustafsson mencari gerakan ni dan membuat serangan ke arah king sangat-sangat sukar. Baik, kat sini putih boleh membuat gerakan terbaik dengan queen F4. Wow, memberi queen percuma. Kenapakah gerakan ni bagus? Sebab kalau bishop makan queen F4, kat sini knight boleh melompat pergi ke F5 membuat double check, memaksa king lari ke H7 dan seterusnya rook ke H8 dapat membuat checkmate. Satu gerakan yang cantik queen F4 kat sini. Manakala kalau hitam mainkan queen makan queen F4, putih boleh pawn E makan queen F4 mengancam bishop, dan selepas bishop makan knight D4, bishop boleh makan bishop D4 membuat check. Memaksa F6 dimainkan dan selepas itu rook C7 boleh dimainkan, dan kita dapat tengok beberapa pawn di sebelah queen side akan mati dan putih akan memenangi game ini. Jadi sebab itulah rook D6 ni merupakan satu gerakan yang salah, yang blunder, dan satu-satunya gerakan untuk putih menang kat sini ialah dengan rook masuk dan membuat check. Namun dalam masa yang singkat Jan Gustafsson tidak berjaya menjumpai gerakan tersebut. Dia membuat gerakan pawn ke G5 kat sini. Nasib baik menyebelahi FM Poh Yue Tian. Jadi dia mainkan rook kembali ke D8. Dan kat sini kita dapat tengok kedudukan kembali memihak kepada hitam. Baik, bishop A1 kat sini dimainkan. Kita ada knight makan pawn di G5 menyerang queen. Queen pergi ke H1 dan pertukaran queen berlaku dengan queen makan queen H1, rook makan queen H1 dan seterusnya bishop G7. Knight F3 dimainkan, knight E4, bishop makan bishop G7, king makan bishop D7 dan seterusnya rook pergi ke C1. Kat sini rook D6 dimainkan, rook C7 menyerang pawn B7. Jadi rook B6 dimainkan mengawal sambil menyerang pawn di B3. Kita dapat tengok kat sini kedudukan hitam semakin hilang advantage kelebihannya. Tapi satu kelebihan yang dipunyai oleh FM Poh Yue Tian kat sini ialah dia memiliki kelebihan satu pawn dan kat sini sebenarnya masa ataupun time control untuk GM Jan Gustafsson sangat-sangat singkat, tidak menyebelahi dia. Jadi Poh Yue Tian cuba untuk menyerang dan kat sini kita dapat tengok knight D4 dimainkan oleh putih. Kita ada A5, rook D7 menyerang pawn, king keluar ke F6, king ke F3 menyerang knight dan seterusnya knight pergi ke D2 check membuat fork. King lari ke G4, kita ada knight makan pawn B3. Pertukaran knight kat sini dengan knight makan knight B3, rook makan knight B3 dan seterusnya rook makan pawn D5. Seterusnya rook B4 check, F4 dimainkan, kita ada rook makan pawn A4 dan seterusnya rook B5 menyerang pawn B7. Rook A1 dimainkan oleh Yue Tian dan kita ada rook
B6 check terlebih dahulu sebelum makan, memaksa king masuk ke petak yang pasif terlebih dahulu dan barulah rook makan pawn B7. Kita dapat tengok kat sini satu pawn sahaja yang hitam dapat kat sini. Ini merupakan satu kelebihan. Jika permainan ini dimainkan dalam masa yang panjang, semestinya sangat sukar sebenarnya untuk pasport ni ditukar menjadi satu kelebihan. Tapi disebabkan kedua pemain tidak mempunyai masa yang banyak, Poh Hyo Tian cuba lagi, tidak berputus asa, terus cuba untuk menang. Jadi dia membuat gerakan tolak A4 kat sini. Kita ada rook ke A7, A3 dimainkan, king makan pawn H4, A2 dimainkan dan seterusnya. E4 kat sini, king keluar ke F6, rook A6 check, king E7. Dan kat sini akhirnya GM Jan Gustafsson telah membuat satu blunder dengan tolakan pawn ke F5. Dia cuba untuk membuat pas pawn di E ataupun H dan cuba untuk membuat serangan balas. Namun dia telah membuat satu blunder kat sini yang menyebabkan FM Poh Hyo Tian boleh menang. Baik, kat sini hanya ada satu gerakan sahaja untuk Hyo Tian menang. Korang boleh pause video ni dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Satu gerakan yang bagus yang dimainkan oleh Hyo Tian kat sini ialah dengan tolakan pawn ke G5 check. Kenapakah gerakan ini bagus? Kita dapat tengok kat sini, kalau king makan pawn G5, semestinya rook akan pergi ke G1 membuat check, king lari ke F4 dan seterusnya. A1 boleh ditukarkan kepada queen. Ini adalah kemenangan untuk hitam. Baik, kita kembali ke sini selepas G5 check. Bagaimana pula kalau king lari ke H5? Inilah apa yang dimainkan oleh Jan Gustafsson. Namun kat sini terus FM Poh Hyo Tian membuat tolakan pawn ke G4 dan dalam posisi ini terus GM Jan Gustafsson resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok kat sini, sekali lagi kalau king makan pawn G4, benda yang sama saja berlaku. Ini membenarkan rook untuk membuat check dan pawn akan naik tukar kepada queen. Baik, apa jadi kalau gerakan lain yang dibuat? Kita ada kat sini, kalau pawn H makan pawn G4, ini pun sama. Ini memberi peluang untuk rook datang check di H1 dan kejadian sama akan berlaku. Baik, sekali lagi kita undur kembali ke G4 kat sini. Kalau putih buat gerakan untuk tak makan pawn ni, sebagai contoh, rook ke A3, cuba untuk mengawal kemaraan pawn. Ini pun sama, tidak menghalang apa-apa sebab kat sini Poh Hyo Tian boleh mainkan pawn G, makan sahaja pawn H3. Kenapa? Sebab kat sini peluang untuk naik lagi tinggi, dan kalau rook makan pawn H3, semestinya rook pergi sahaja ke G1 bersedia untuk tolak dan tukar menjadi queen. Ini pun kalah untuk hitam. Sebab itulah selepas gerakan pawn ke G4, terus GM Jan Gustafsson resign dan menyerah kalah. Satu game, satu permainan yang sangat menarik telah ditunjukkan oleh FM Poh Hyo Tian dalam game kali ini. Dan ini sebenarnya merupakan satu kemenangan yang agak besar menentang seorang GM yang sangat-sangat terkenal. Dan akhirnya FM Poh Hyo Tian berjaya mendapat kelebihan semasa ni middle game dan mengekalkan kelebihan tersebut sampailah ke fasa end game. Satu semangat juang yang patut dipuji kat situ. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye bye. Express Academy.